Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur Alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Mani FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain, dan anda juga boleh mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Dan anda juga boleh dengar melalui My TV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga sekali ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk minggu ini akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan niat. Yang mana selesailah pembicaraan 6 fardu ataupun rukun wudu. Yang terakhirnya pembicaraan berkaitan dengan tertib fardu ataupun rukun wuduk yang ke-6. Kemudian saya pergi kepada pembicaraan kalau timbul syok, sama ada ketika berwuduk ataupun selepas selesai berwuduk. Jadi selesailah pembicaraan berkaitan dengan fardu wuduk yang ke-6, iaitu tertib. Jadi dalam kitab Safinatun Najah ni, dia undur balik kepada tajuk pembicaraan berkaitan dengan niat. Niat tu apa dia? Kemudian tempat niat tu di mana? Kemudian apa hukum berlafaz niat terlebih dahulu sebelum daripada kita berniat di hati. Ini dia diundur kepada pembicaraan berkaitan dengan niat, iaitu fardu wuduk yang pertama. Kemudian selesai bicara niat, dia bicara berkaitan dengan tertib pula. Apakah makna tertib? Selesai, barulah dia pergi kepada pembicaraan berkaitan dengan air. Yang mana air menjadi alat utama untuk berwuduk, untuk bersuci. Berwudu, mandi wajib, menyucikan najis, taharah bersuci. Yang mana air menjadi alat utama. Maka dibicarakan berkaitan dengan air. Kemudian dalam kitab Safinatun Najah ni, dia tidak membicarakan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwudu. Jadi cadangan saya lah, selepas bicara tajuk niat, insya-Allah hari ini dengan tajuk tertib. Jadi sebelum nak masuk tajuk air itu, saya nak pergi kepada pembicaraan sunat ketika berwuduk. Walaupun tidak dinyatakan dalam kitab Safinatun Najah ni, jadi hak berkaitan dengan perkara sunat ni pun kena titik berat jugalah. Sebab berwuduk ni amalan kita harian, sentiasa. Berwuduk sentiasa. Jadi selain daripada kita kemah molek berkaitan dengan fardu wuduk, itu kewajipan.
Nak menyempurnakan wuduk ni, biarlah kemah molek pula berkaitan dengan perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Jadi cadangan sayanya selepas daripada bicara bab niat ni, bicara bab tertib sebelum masuk kepada bicara berkaitan dengan air. Alat utama untuk taharah, untuk bersuci, saya nak pergi dahulu pembicaraan, walaupun tidak ada dalam kitab Safinatun Najah ni, kepada pembicaraan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Jadi kita masuk kepada pembicaraan kita berkaitan dengan niat. Apa dia niat, tempat niat, apa hukum berlafaz niat. Dan bilakah kita berniat? Ni ketika membicarakan fardu wuduk yang pertama, sudah saya nyatakanlah berkaitan dengan niat ni. Jadi kalau sidang pendengar mengguna pakai kitab Safinatun Najah Hak Jawi, muka surat 4, baris yang kedua daripada atas. Muka surat 4, baris yang kedua daripada atas. Jadi selain daripada sidang pendengar, ada kitab Safinatun Najah, seeloknya sidang pendengar adalah buku-buku catatan yang lain untuk menambahkan catatan pembicaraan yang tidak ada dalam kitab Safinatun Najah ni. Jadi kalau hak Jawi muka surat 4, baris yang kedua daripada atas. Hak Rumi ada juga, tapi hak Rumi tu sidang pendengar tanda sendirilah muka suratnya. Sebenarnya beritahu muka surat ni, tak ramai guru yang saya belajar beritahu muka surat. Kebanyakan guru yang saya belajar terus kepada baca kitab. Tuk-guru ni dia tidak cerita muka surat, kebanyakan lah. Tak ramai guru yang beritahu muka surat. Tapi saya turut hak guru yang beritahu muka surat, sebab kita duduk berhadapan mengajar orang ramai ni, ada yang tak payah beritahu muka surat baris berapa, tapi ada yang kena beritahu muka surat dan juga baris, tak apalah. Jadi saya biasa mengajarnya, mula-mula saya mengajar dahulu saya tak beritahu muka surat, terus kepada pembicaraan kitab. Tapi saya tengok kepada keperluan orang ramai ni kena beritahu muka surat, jadi saya kelas saya memanglah saya akan beritahu muka surat berapa, baris berapa. Jadi muka surat 4 baris kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wan niyyatu qasdu syai'i muqtarinam bi fi'li. Muqtarinam bi fi'li. Mahalluha al-qalbu. Wattalaffuzu biha sunnatun. Wa waqtuha inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Dia ada 1, 2, 3, 4 pembicaraan berkaitan dengan niat. Wan niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. 1, mahalluhal qalbu. Yang kedua, wa talaffuzu biha sunnatun. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa waqtuha inda ghasli awwali juz'im minal wajhi. Terjemahan di bawah, dia kalau hak Jawi terjemahan di bawah. Kalau pakai hak Rumi, hak Arab sebelah kiri, hak terjemahan sebelah kanan. Kalau hak Jawi, Arab sebelah atas, terjemahan sebelah bawah. Bermula makna niat itu menyahaja sesuatu. Menyahaja. Qasad akan sesuatu. Sesuatu di sini, wuduk ke, mandi wajib ke, tayamum ke, solat ke, puasa ke. Ni. Qasad akan sesuatu. Qasad. Padahal disertakan dengan memperbuatnya. Dia kena muqaranah. Dia kena serta. Dia kena serta.
Jadi kalaulah permulaan wuduk hak rukunnya basuh muka, maka niat ketika membasuh muka. Adapun mandi wajib, mana-mana anggota tubuh, niat je lah. Kalau tayamum, sama juga ketika sapu debu di muka. Itu muqtarinam bi fi'li. Kalau sembahyang, ketika takbiratul ihram. Puasa sahaja, tidak wajib muqaranah, tidak wajib serta, sebab memang agak sulit kesukaran, sebab bermulanya puasa ketika masuk waktu subuh. Nak niat di saat yang sekejap tu memang tu tak mampu dibuat. Maka puasa tak wajib serta dengan perbuat. Kemudian sidang pendengar, dia ta'rif niat ni, hak ni dalam mazhab Syafi'i. Hak Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sah amal dengan niat. Itu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menyampaikan agama kepada para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat ni dia beramal mengikut apa yang mereka faham, sebagaimana yang disabda, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat tidak banyak bertanya, sebab sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi peringatkan bahawa ummah terdahulu binasa di antaranya kerana mereka banyak persoalan, banyak usul satu. Jadi sahabat tidak banyak persoal. Nabi menyebut innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sah amal tu dengan niat. Maka sahabat pun beramal dengan apa mengikut kepahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian lepas sahabat meninggal, tabi'in kemudian mereka pun berbincang. Niat ni, apa dia niat? Satu. Kemudian niat ni nak niat di mana? Tu. Nak niat di mana? Niat kena ada. Tapi adakah niat tu wajib serta dengan buat? Mazhab Syafi'i sahaja berniat wajib muqtarinam bi fi'lih, kena muqaranah, kena serta. Adapun jumhur mazhab yang lain, dia tidak wajib berniat serta di permulaan. Pandangan jumhur kebanyakan mazhab yang lain, berniat sebelum daripada melakukan satu-satu amalan, macam berwuduk, mandi wajib, macam solat contohnya, sebelum pun tak apa dah. Dia berniat ni, tu kebanyakan mazhab. Sebab kebanyakan mazhabnya niat ni iradatu fi'lil khair, nak buat perkara baik. Sekarang nak berwuduk, perkara baik. Nak mandi wajib, perkara baik. Nak bertayamum, perkara baik. Nak solat, perkara baik. Bila niat, sebelum pun tak apa. Janji ada niat je. Ni jumhur kebanyakan mazhab. Adapun mazhab Syafi'i kita, muqtarinam bi fi'lih. Dia kena serta dengan buat. Dia tak boleh sebelum. Sebab kalau sebelum tu, dia tidak panggil niat. Sebelum tu, dia panggil azam. Yang sebelum tu, dia panggil azam. Memang putus nak buat, tapi belum buat. Mazhab Syafi'i mengatakan, itu bukan niat. Sebaliknya, itu dinamakan azam. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Jadi, sidang pendengar, walaupun kita ni pengajian melalui radio, dia mungkin ada sedikit perbezaan dengan pengajian di masjid. Sebab pengajian di masjid ni, orang-orang yang mengikuti itu memang orang yang sama. Orang yang sama mengikuti. Di masjid dia begitulah, kebiasaan lah. Orang yang sama mengikuti. Jadi mudah sikit sebab dia satu pembicaraan diikuti.
Adapun pembicaraan melalui radio ni, ada yang memang istiqamah, sentiasa mengikuti. Terutama sekali hok istiqamah ni, hok dalam FB ni. Hok dalam FB, hok komen-komen ni memang di antara yang istiqamah. Yang mengucap salam, yang mengucap Alhamdulillah. Maknanya di kalangan pendengar yang mengikuti FB ni, yang Alhamdulillah di kalangan mereka yang tetap istiqamah. Tapi kalau yang radio sahaja, ada yang istiqamah, yang memang mereka tetapkan masa untuk mereka mengikuti pengajian ni. Tapi kemungkinan ada juga yang baru pertama kali mengikuti ke. Mudah-mudahanlah Tuhan buka dah peluang untuk mengikuti itu, biar Allah tak beri peluang kepada kita semua dapat istiqamah lah. Cuma apabila yang tak biasa mengikuti, jadi apabila pembicaraan ni sebut pula mazhab-mazhab yang lain, kemungkinanlah akan timbul tanda tanya juga. Sebab kita di Malaysia lah, di Malaysia kita ni bermazhab Syafi'i. Jadi dalam pengajaran ni, kenapa didatang juga pandangan mazhab yang lain? Sidang pendengar mazhab Syafi'i ke, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali ke semua mazhab tu mazhab yang muktabar. Kesemua mazhab tu mazhab yang muktabar. Yang kita ni beramal dengan mazhab Syafi'i ni sebab kita belajar pekoh hak pandangan mazhab Syafi'i. Kita belajar pekoh pandangan mazhab Syafi'i. Kita beramal dengan mazhab Syafi'i, yang mana terkadang kita tak pernah belajar pun pekoh mazhab Syafi'i. Macam mana kita menyatakan kita bermazhab Syafi'i sidang pendengar? Jadi mazhab apa kita kalau kita tak belajar? Mazhab kita, mazhab orang awam lah. Mazhab orang awam. Mazhab orang kebanyakan yang tak belajar betul benar. Bukan mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i ni, kita pekoh mazhab Syafi'i, hak mana yang kita betul-betul belajar. Kita belajar masa di sekolah. Sekolah tu memanglah mazhab Syafi'i lah di sekolah tu. Tapi di sekolah tu fardu ain lah. Kelas fardu ain, kelas kafar apa semua, kelas Al-Quran dan fardu ain. Tapi fardu ain di sekolah tu fardu ain untuk peringkat permulaan sangat-sangat. Pekat sekolah darjah 1, darjah 2 sampai darjah 6. Memang peringkat fardu ain hak pekat ABC sidang pendengar. Jangan kita beranggapan habis dah fardu ain kita di sekolah. Di sekolah ada fardu ain tapi di permulaan. Tapi tidak lengkap, tidak melengkapi kesemua ilmu fardu ain dalam pembicaraan tauhid fiqh tasawuf. Memang fardu ain lah. Tapi di permulaan sangat-sangat. Di permulaan sangat-sangat. Jadi kita nak beramal dengan fiqh mazhab Syafi'i dengan pembelajaran yang hanya peringkat tadika selogendah, macam mana kita dikatakan bermazhab Syafi'i? Tak apalah, kita belajar betul-betul, biarlah kita beramal mengikut pandangan fiqh mazhab Syafi'i. Cuma sidang pendengar, saya tambah juga pandangan-pandangan yang lain untuk kita terbuka sedikit. Untuk kita terbuka ilmu pengetahuan. Kemudian kita beramal dengan fiqh mazhab Syafi'i. Cuma kalau sidang pendengar nak peluaskan lagi, pengetahuan dengan pandangan mazhab yang lain, seeloknya sidang pendengar kena mencatat. Kemudian sidang pendengar, ada ketika-ketika memang kita kena pakai pandangan mazhab yang lain. Adalah masyakkah, ada hajah, ada kerana lah tu. Kalau tak ada masyakkah, tak ada kesukaran, tak ada hajah, tak ada kerana, kita beramal dengan fiqh mazhab Syafi'i lah. Tapi kemungkinan ada ketika-ketika kita kesempitan, ada masyakkah. Jadi kena ada standby juga ilmu pandangan mazhab-mazhab yang lain. Begitulah. Begitulah maknanya
kita mengaji pekoh ni. Tapi kena tanda molek lah. Kalau pandang mazhab yang lain tu memang perlu. Memang perlu didatangkan pandangan mazhab yang lain. Sebab memang terkadang kita kena pakar juga. Kena pakar. Ini yang saya bicara sekarang. Berkaitan dengan niat ni. Berkaitan dengan niat ni. Niat ni muqtarinan bi fi'li. Serta dengan kita buat. Kalau kita bicara wuduk, dia akan bicara di hadapan tu. Niat ketika permulaan basuh muka. Niat di ketika permulaan basuh muka. Kalau sembahyang, niat ketika takbiratul ihram. Jadi, terkadang kita ni diuji dengan bagai-bagai ujian. Kita diuji dengan bagai-bagai ujian. Apabila kita belajar comel-comel, kita beramal, kita jaga amalan kita, wuduk pula kita cermat, mandi wajib kita cermat, tapatain solat kita cermat molek-molek, maka adalah bagai-bagai cubaan. Syaitan pun ganggu kadang-kadang. Nak berniat wuduk pun jadi lambat dapat. Tambahan pula nak niat ketika takbiratul ihram pun kadang-kadang jadi tergendala. Ini ujian belaka ni sidang pendengar. Jangan kita rasa kita tak kena nyakit was-was gitu. Jangan kita jangan nak berasa sedap, berasa macam amang. Dah. Kita sentiasa minta berlindung. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita sentiasa minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Tapi itu kerjaan syaitan dah. Ini biasa ni. Jadi bubuh muka bawah pahit, senyap duduk situ. Gosok-gosok pun tidak. Air pahit tu kita kata gok. Yelah. Dia panggil apa? Nyocor. Air pahit tu gok masuk dalam parit. Kenapa muka pun tak gosok, tak apa? Dia kata niat tak masuk. Ni. Ni ada sidang pendengar kita dalam FB ni. Betul tu Ustaz, makin belajar, kadang-kadang teruji dengan was-was. Ni. Ada yang mengikuti FB kita ni. Sebab apabila ibadah tu comel, syaitan pun banyak benda nak ganggu. Sebab was-was ni sidang pendengar. Kita fahamlah was-was ni. Was-was ni macam-macam lah. Was-was pada niat. Was-was pada rata ke tak rata. Was-was pada kata suci ke sudah najis. Itu dia was-was. Was-was ni mari macam-macam was-was. Yang mana was-was ni dinyatakan dalam kitab. Innama batulia liman kamula imanu. Fa inna lisala yaksitu baitan kharaba. Was-was ni diuji kepada mereka yang sempurna iman. Kenapa ni? Diuji kepada mereka yang comel-comel. Was-was ni banyak tempat orang belajar. Tempat orang tak belajar, tak ada was-was. Tempat orang tak belajar, tak ada was-was. Kalau tempat orang kuat belajar, macam pondok. Tempat orang kuat belajar. Di situlah hak kita boleh tengok ada orang was-was. Ada orang was-was. Kita duduk kapung tak jumpa. Kita jumpa masa belajar pondok. Kalau kapung ni, kapung orang belajar. Orang belajar. Ni ada satu lagi komen pun sama juga lebih kurang ni. Masa tak belajar dulu, tak rajin was-was gini. Sejak belajar, makin menjadi-jadi was-was. Itu ada komen yang kedua tu. Ni. Sebab apa? Sebab disebut dalam kitab, was-was ni dicuba kepada mereka yang sempurna iman. Kerana apa? Ni. Dia buat bandingan. Kerana perampok tidak akan rompak rumah yang runtuh. Faham tak sidang pendengar? Pada pula pakai peropok ni. Jadi peropok ni pula. Sesungguhnya was-was ni dicuba kepada mereka yang sempurna iman. Mereka yang comel.
wa amma dengan akidah comel, wa amma dengan ilmu lengkap, zahir dan batin, fiqh, tasawuf. Jadi orang comel ginilah akan dicuba dengan waswas. Kenapa? Kerana perampok tidak akan rompok rumah yang runtuh. Faham tak? Rumah runtuh, perampok nak rompok buat apa, bukan ada benda pun dalam tu. Tak ada benda pun dalam rumah runtuh. Takkan perampok tiba-tiba nak pergi rompok rumah yang runtuh. Perampok ni dia cari rumah yang besar-besar, yang barang banyak-banyak dalam dia. Syaitan ni orang yang tak belajar, tak apa, wa amal, ikut sedap sendiri. Tak ada benda. Syaitan pun tak ganggu. Syaitan pun galak pula. Buat. Mung je buat. Orang tahu buat belah ke? Lepas buat tu cerita kepada orang. Orang tak tahu kalau budak cerita. Buat. Ni. Kadang-kadang syaitan tipu daya anak Adam dalam rupa ibadah. Itu dinyatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi tak ada benda. Kalau tak belajar maknanya. Maka syaitan tak ganggu. Sebab apa? Tak ada benda. Orang belajar akidah comel, wa amma fiqh tasawuf comel, wa amma cermat pula, jaga pula, beraluh pula. Ni dia akan dicuba dengan waswas. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ujiannya, ni sidang pendengar boleh melihat kiri kanan. Di antaranya, nak sertakan niat di permulaan dia melakukan satu-satu amalan. Ni cerita-cerita ni tadi. Bermuka bawah pahit. Lama mana dah hari tu duduk di muka dia. Dia tak gosok-gosok pun lagi. Sebab niat tak mari, dia kata. Yang mana sebelum ni tak ada kena gitu. Sebelum ni basuh muka boleh niat. Basuh muka boleh niat. Ni kata ujian. Itu berwuduk. Mana wajib pun sama. Hak lebih nyatanya, hak ni sidang pendengar boleh tengoklah sekeliling. Nak muqaranahkan niat qasa' ta'arud ta'ayyun dalam takbiratul ihram. Ni akhirnya takbir berulang kali. Takbirnya kuat-kuat. Ganggu habis orang sebelah-sebelah semayang berjemaah. Tu takbir kuat. Masa membaca Fatihah, baca Fatihah dengan kuat. Ketika membaca tasyahud baca tasyahud dengan kuat. Ni mari mana ni? Mari daripada gangguan waswas. Jadi yang saya nak fokus di sini hak berkaitan dengan niat. Kalau ni sidang pendengar benda ni ilmu ni kita kena ada lah. Mana kalau dok kita pun, kalau kita tengok anak beranak kita ke, kenapa kamu ni sekarang ni nampak payah je nak dapat niat. Selama ni kamu tak kena gitu. Sekarang nampak macam payah je kamu ni. Ambil semayang, sapa baju tu basuh sapanya. Berjeruk, basuh baju. Dah. Lama mana muka duk buah pahit. Itu kalau berwuduk menggunakan air pahit. Ada orang berwuduk menggunakan air koloh. Bila dia menggunakan air koloh ni, dia selam muka dia di dalam koloh. Dia selang. Habis napas. Bobong air. Lepas tu akak muka daripada koloh. Baju basuh. Lepas tu macam mana? Tak dapat niat juga. Dia selang muka dalam koloh ni. Yelah, kalau napas panjang lama juga. Selang muka dalam koloh. Habis napas, bobong air. Angkat muka daripada koloh. Berjeruk basuh lah baju ni. Allah, niat. Tak boleh juga. Dia kata tak mari niat. Tak dapat niat. Tak mari niat. Tak dapat niat. Lepas tu dia pun selang pula muka. Apa panggil apa ni? Apa panggil sudah tidak normal. Sudah tidak macam biasa-biasa orang. Mana sudah ada satu gangguan, sudah ada satu kesukaran, kepayahan,
Jadi kalau diuji seumpama ni, ini cerita termasuk dalam mazhab Syafi'i, dibenarkan niat dahulu. Dibenarkan niat dahulu sebelum daripada masuk muka bawah pahit ataupun selang muka dalam kolor. Tak muka tarinang, tak serta dah ni. Memang wajib kena muqaranah. Tapi bagi orang ramai-ramai, bagi orang normal, bagi orang tidak diuji dengan kepayahan dapat waswas, ini bukan saja-saja ni. Ini bagi orang yang kesukaran untuk sertakan niat di awal melakukan amal ibadah. Bukan kata, kalau gitu saya hok mudah dapat niat, saya pun tak nak niat awal dahulu. Kenapa pula begitu? Walaupun kebanyakan mazhab dia tak wajib serta, tapi bagi pandangan mazhab-mazhab yang lain tetap sunat serta. Sebab ra'i pandangan dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita ni kebanyakan amalan kita mengikut mazhab Syafi'i, dan tempat kita secara rasmi kat mazhab Syafi'i, kita buat mazhab Syafi'i lah. Kita berniat macam biasalah. Di ketika permulaan melakukan amal ibadah, kalau tika beruduk, tika basuh muka. Hak orang tak ada hal ni. Tak ada kerana ni. Orang yang ada hal kerana ni, apa saya cerita pandangan mazhab lain ni. Yang saya sebut tadi, ilmu-ilmu kata mazhab lain ni, kena ambil perhatian juga. Kena catat juga. Sebab apa? Sebab terkadang kita nak kena beramal kemudian. Ataupun terkadang ilmu ni kita nak ajar kepada orang lain. Keluarga kita, kawan kita ke, saudara mara kita ke yang nampak payah nak dapat niat. Kena ilmu tu ada. Nampak macam mana kamu ni? Payah dapat niat. Okey, tak apalah. Kamu niat dahulu. Niat wuduk. Saja aku mewuduk kerana Allah. Niat dahulu. Okey dah, dapat dah niat. Dapat dah. Barulah basuh muka. Tak apalah. Tak ada niat ketika basuh muka mula-mula pun tak apalah. Pakai niat yang sebelum. Mazhab Syafi'i. Tapi bagi orang yang kesukaran. Bukan bagi orang yang mudah-mudah dapat niat. Sama juga kalau bab semayang gitu juga. Allahu Akbar. Tak dapat niat. Kita Allahu Akbar. Tak dapat niat. Pertama kali takbir. Kena takbir yang kedua, yang ketiga contohnya. Terkadang boleh terjadi. Terkadang boleh terjadi. Tapi kalaulah Allahu Akbar, lepas tangan. Allahu Akbar, niat tak masuk, lepas tangan. Ni bermasalah dah ni. Kalau jarang-jarang berlaku, biasalah ujian semua tu. Ujian. Tapi kalau berulang kali sentiasa begitu, okey. Tak payah takbir lah. Awak niat dahulu. Dapat niat kosok, ta'aruk, ta'ayun. Contoh semain fardu. Saja aku semain fardu zuhur. Contohnya. Dapat niat. Okey dah. Allahu Akbar. Tak apalah. Terus jalan. Pakai niat yang sebelum. Bagi mereka yang kesukaran, kepayahan untuk berniat dengan muqaranah, dengan serta di awal kita melakukan amal ibadah. Ni sidang pendengar. Beginilah kita belajar fiqh, beginilah. Mana kena buka sedikit. Jangan kita sempit sangat. Sempit ni akan menyebabkan terjerumus ke dalam waswah yang disebut dalam kitabnya waswah yang bertanah. Ni mungkin ayat moden tak ada lah ni. Ni ayat lama. Waswas yang bertanah. Kenapa bertanah? Ni nak berobat macam mana lah. Berasa macam tak nampak jalan dah ni. Paruh dah ni. Ketika dah waswas dia ni. Dia panggil waswas bertanah. Dia mari mana tu? Mari daripada di antaranya kerana disempitkan pengajian fiqh. Disempitkan menyampaikan wajib muqaranah. Kawan ning punyalah payah nak dapat muqaranah serta tu. Wajib muqaranah. Wajib muqaranah. Dia buat sepit gitu lalu. Dah. Kamu kena muqaranah. Kena sertakan niat. Nak dapat niat ni ketika basuh muka.
Lepas tu, lama tak lama pun. Kena niat 3 basuh muka. Orang lain sudah dah mai jemaah. Sudah dahnya berwiri. Orang balik dah. Dia tak sesal lagi niat tak dapat. Sebab apa tu? Sebab disempitkan. Walah dalam mazhab Syafi'i sendiri, kalau kesukaran seumpama tadi tu dibenarkan, niat dahulu sebelum daripada basuh muka wuduk, niat dahulu sebelum takbiratul ihram solat. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain, termasuk pandangan daif dalam mazhab Syafi'i, hak tu tak kira, hak tu tak kira. Dia memang membenarkan niat sebelum daripada basuh muka wuduk, berniat sebelum takbiratul ihram solat. Apa dah? Hak tu hak berkaitan dengan ilmu tambahan yang mana kita kena ambil tahu, sebab kemungkinan kita perlu kepada amalan dia bila diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi ada satu soalan dia tanya, beza antara syok dengan waswah. Syok ni dia 50-50. Syok ni 50-50. Waswah ni hanya lintasan sahaja yang tidak dilayang sepatutnya. Tu. Waswah ni hanya lintasan. Tak kata, najis. Syok ni 50-50. Ada asah dia syok ni. Waswah dia tak ada asah. Cuma berkaitan dengan bab niat tu, kan dia waswah juga tu. Dok niat kali ni, tak terasa niat bang kali ni. Dia gitu. Dia waswah lain, syok lain. Jadi masa pun sebab maghrib ni awal lagi 6.49. Minggu lepas saya sebut 7.50. Allah, 7.50 tu isyak dah. 6.50 saya sebut 7.50. Minggu ni saya cermat sikit lah, 6.49. Jadi agak awal. Jadi tak boleh nak panjang macam biasalah. Macam biasa selok talaki Safinatun Najah ni, masa yang diberi kepada saya adalah 40 minit. Tapi oleh kerana maghrib awal ni, maka saya berhenti dalam 40 minit je lah. Saya berhenti dalam 40 minit je. Jadi untuk minggu hadapan tu saya akan sambung mahallu hal qalbu tu lah. Tempat niat adalah di hati. Kemudian saya akan cubalah cerita balik waswah tadi. Kemudian ada satu soalan ni, tapi soalan ni tidak berkaitan lah, tapi boleh lah saya respon sebab ni kira dah kita nak berhenti dah ni. Soalan daripada Rusnah Muhammad Noh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waktu subuh sudah habis, adakah sah solat di waktu syuruk? Dia apabila waktu habis, solat waktu syuruk ke, waktu zuhur ke, waktu asar ke, sah lah. Tapi atas nama qada. Kalau solat dalam waktu subuh, atas nama adaan tunai. Kalau waktu subuh sudah habis, waktu syuruk terbit matahari dah, sah tak solat? Sah lah. Tapi atas nama qada. Atas nama qada. Syarat sah solat ni mengetahui masuk waktu. Waktu habis, makna waktu sudah masuk. Tapi waktu habis, sahlah solat. Tapi bukan atas nama solat tu tunai. Kalau waktu habis itu, bukan kerana sengaja tak bangun dalam waktu subuh, memang tak sedar sangat-sangat, tidur lewat contohnya, anak demam contohnya, bila tidur lewat ni kok, Allah sedar syuruk, maka dia pun sembahyang subuh qada. Berdosa ke tidak? Tidak, sebab dia tidak sengaja. Syarat tidak ambil kesalahan bila tidak sengaja. Tapi solat subuh di waktu syuruk tu, solat subuh tu memang sah, tetapi atas nama qada. Dalam berniat saja aku sembahyang fardu subuh qada kerana Allah. Niat qada bila waktu habis, niat tunai, niat adaan jika waktu masih lagi ada, niat tunai, niat qada hukumnya sunat sahaja.
Semayang subuh tunai, dia tak niat tunai, sah semayang dia. Semayang subuh waktu syuruk, waktu subuh sudah habis, dia tak niat qada, sah semayang dia. Sebab yang wajib dalam niat semayang fardu ni, qasa, ta'arud, ta'ayun. Niat adaan, niat qadaan, hukumnya adalah sunat. Jadi cukuplah minggu ni pembicaraan bab niat, tapi belum selesai lagi lah. Jadi minggu hadapan saya akan sambung mahalluhal qalbu wa talaffuzu biha sunnatun wa waqtuha inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.